Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min indika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni. Ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqqqiqni bi haqa'iqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Muka surat 7. Muka surat 6. Muka surat 6 baris yang keempat. Dan dalil bapa Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia binasa, nascaya adalah ia baharu. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana telah sabit kidamnya Ta'ala dan tetap. Dan tiap-tiap yang baharu ada dan tiada itu baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana telah sabit kidamnya Ta'ala, maka sabitlah bakoknya. Dan apabila sabit bakoknya, mustahillah binasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melahirkan dalam hati kita, mari berasa syukur banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala jemput dan Tuhan pilih kita sebagai hamba yang boleh ibadat dan boleh taat ke Dia. Maka mudah-mudahannya dengan sahabat kita bersyukur nilai yang nikmat Tuhan bagi kepada kita, di sinilah kita mari berasa hitung, mari berasa insaf, mari berasa muhasabah diri kita sendiri. Sekiranya kalau Allah Taala buat pilih kita jadi hamba yang boleh taat ke Dia, maka bertuahlah kita. Sekiranya kalau Allah Ta'ala pilih kita jadi seorang hamba yang boleh taat abdi diri kita kepada Allah, maka diri kita ni masuk golongan orang yang sangat mulia, sangat
lebih di sisi Allah Ta'ala. Tapi sekiranya kalau Allah Ta'ala pilih juga kita, tapi Tuhan pilih kita pergi kepada arah yang tak baik, yang tak molek. Kalau Tuhan pilih kita jadi seorang hamba yang bermaksiat kepada dia, kalau Allah Ta'ala pilih kita jadi seorang hamba yang derhaka kepada dia, maka nyanyulah kita, masuklah golongan orang yang rugilah kita. Hak ni wal'iyazabillahi min zalik. Maka kita kena ceklah diri kita, kena ingat kata kita ni bukan siapa dia dah. Kita ni seorang hamba yang sangat dhaif. Kita seorang hamba yang sangat hina. Tak ada gapo nama kali kita. Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita 40 tahun atau 30 tahun, 20 tahun dah. Yang mana berapa kali dah kita duk menolong agama Allah. Kita nak tanya diri kita, kata Allah Ta'ala beri umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berapa kali yang kita guna umur kita tolong agama Allah Ta'ala? Di sinilah kita nak buat kira dan kita kena ingat wisam. Berapa lama dah kita mengingati Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala beri umur kita sekarang ni. Tak kiralah telinga kita, kaki kita, mata kita, tangan kita, akan semua tu minta tanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala belaka tu. Allah Ta'ala timpuh masa kehidupan kita ni, tak kira tangan, kaki, telinga, mata kita, dan mana sanggup nak minta jadi tanggungjawab, nak jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat esok. Tu dah. Dulu kita hidup atas dunia, yang mana kita hidup mari atas dunia sekarang lah ni, berbangga-bangga dengan bahasa yang kita ada, bermegah-megah dengan kekayaan yang kita ada. Kita berasa megah dengan harta yang kita ada. Kita berasa bangganya dengan kenderaan kita yang mewah. Mana kata orang sanyung, orang mulia kita ni, bila sampai masa kita, apabila sampai ajar kita, apabila timpuh masa kehidupan kita habis, di situlah tak lain tak bukan Allah Ta'ala kata, mana katanya Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah Ta'ala tidak lihat, Allah Ta'ala tak pandai, Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa jasad tubuh badan kita, hak sapu luar ni dah. Katanya Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tilik, Tuhan tak pandai kepada rupa parah jasad tubuh badan kita dah. Tu dia. Lepas tu, wala ila suwarikum, dan juga Allah Ta'ala tak tengok dan Tuhan tak tilik kepada wajah rupa parah kita. Kata demo ni janguk ko, demo ni tubuh kasar ko do. Patu walakinnallaha la yanzuru ila qulubikum, dan sesungguhnya dan bohke dengan makna Allah Ta'ala tiliklah kepada hati kamu. Allah Ta'ala tilik, Allah Ta'ala tengok hanya hati kita yang bersih. Itulah yang kita bawa akhir berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tak ada pandai tengok kepada rupa parah kita. Tuhan tak ada pandai tilik kepada jasad tubuh badan dok. Hanya sesungguhnya Allah Ta'ala pandai tengok kepada hati kita. Hati yang bersih kita ni. Yang kita bawa pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala, hati yang bersih. Tu dia. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Katanya Allah Ta'ala, yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari itulah hari yang tidak ada manfaat bagi harta kita. Hari yang kita tak guna harta kita. Dan lagi anak pinak kita itulah tak boleh nak tolong kita, tak boleh nak tolong kita. Hari mana? Hari akhirat esok ni. Hari yang kita lepas daripada mati, harta tak boleh guna gapo dah, walaupun satu saat, walaupun satu jam, masuk juta-juta kub sekalipun atas dunia, tapi apabila kita mati esok, walaupun sekut sama, tak ada harga nilai dia dah. Dan anak-anak kita pun tak boleh nak tolong kita, tak ada manfaat bagi kita juga. Illa man atallah, malaikat orang yang menghadapi Allah Ta'ala tu biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan daripada segala sifat yang diceluk, sifat yang tak molek, yang tak baik. Inilah hati yang kita bertemu dengan Tuhan sungguh. Kita bawa muka ni,
Yang kita berdepan dengan Tuhan di hari akhirat esok ialah kita bawa hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang bersih daripada kekotoran. Maka katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia katanya an-nasu sunyamun, manusia semua ni pada masa dia hidup ni adalah dia tidur. An-nasu sunyamun dengan makna semua manusia ni masa dia hidup adalah dia tidur. Lepas tu falamma matu, katanya Sayyidina Ali, ketika mana dia matilah, di situlah dia baru sedar, baru khabar. Ni tak kira kita atau demo semua ada di depan ni duk tidur belakang. Tidur belakang. Tak kira lah jadi toke ko, jadi anak koli ko, yang anak huduh semua duk tidur belakang. Apabila malaikat Israel cabut nyamuk, di situlah tersedar, terjaga kita. Baru sedar, baru khabar daripada kita tidur. Seolah kata duduk dalam mimpi yang kita hari ni. Kita lah ni duduk dalam mimpi. Ada harta mewah, ada isteri, ada anak, ada harta banyak, kenderaan mewah kita naik. Tapi sebenar hakikatnya kita mimpi saja. Apabila sampai tempoh masa ajal kita, Allah Ta'ala cabut roh kita, pisah daripada jasad, di situlah kita sedar, kita khabar kata tak ada secara habuk ni. Dan kita nak kembali pergi pula hari yang kita dapat tu, tak boleh dah. Tak boleh dah. Lepas tu semua mana kita ada ni, umur tu banyak belakang dah. Nak siapa situ belakang. Dan semua tak kira lah orang muda, orang tua pun, su akhir dia pergi kepada berjumpa dengan Tuhan belakang, yakni mati belakang. Di situlah dia baru khabar. Di situlah mana malaikat cabut roh dia, itulah dia baru khabar kata, kerana polah aku tak semaya dulu. Bapa aku tak puasa dulu. Bapa aku tak semaya. Orang mengajar aku tak pergi. Bapa aku hidup atas dunia dulu, aku tak mengaji ilmu agama. Bapa aku tak bergaduh nafkah anak bini aku. Bapa aku tak bergaduh kepada orang fakir miskin, anak yatim, ramai lagi perlu kepada bantuan. Bapa aku tak tolong. Mari khabar, mari sedar hari itu. Sedekah umur yang Allah Ta'ala hidup mari 30 tahun. Masa 30 tahun ambil daripada balik kita sampai ke hari ni, 28, 30 tahun. Tapi kita tuhuk masa kita, duk sibuk dengan kerja dunia kita, duk sibuk dengan anak pinak kita, duk sibuk dengan urusan kerja kita, tak ada nak bantu, tak ada nak menolongkan agama Allah Ta'ala. Di sinilah kita berasa mari beratnya. Nak mendirikan anak kita dengan agama tak ada. Ada harta banyak sekalipun masa hidup dulu, tapi tak ada nak infak, tak ada nak sedekah kepada jalan Allah. Di situlah apabila kita mati esok dengan takdir Allah Ta'ala, kita tak pay takdir Allah Ta'ala. Yang mana kita paling celaka sekali hidup mari atas dunia, pakai yang kita pakai. Yang mana kita hidup sihat kita ni, kita tak guna kepada agama Allah. Kita tak biasa berzikir, tak biasa nah kita baca Quran, kitab suci Allah. Kita tak biasa ibadat kepada Allah. Hari-hari kita sibuk dengan dunia, hari-hari kita penuh dengan urusan kerjaan kita. Maka apabila waris-waris atau anak beranak usung kita pergi daripada kubur, apa? Supaya kita ni nak duduk sore yang mana tempat kita tak biasa pergi. Dan semua orang tak biasa pergi belakang. Tapi siapa masa yang kita nak hidup? Siapa masa yang kita nak hidup? Tempat yang sangat gelap, tempat yang kita tak biasa pergi. Dan tempat tu pula sangat jauh. Masa tu sangat panjang. Orang anak turun daripada kubur. Waris-waris, adik-beradik turun daripada lubang kubur. Tapi buat masuk dalam dia lahat tu. Masuk dalam lubang sore je. Lepas tu lah anak beranak pakat kata, pok kita pakat kamu. Kamu mayat kita. Apabila kamu gok pergi belakang. Isteri yang kata saya kepada kita, apabila jadi mayat tak say dah. Anak yang duk jerit, yang tiup dengan sahabat kita mati 2-3 hari je. Lepas pada tu serenok anak suka boleh makan sako. Nak kata tak ada faedah kali-kali kita hidup hari ni kita sombong. Tak ada faedah, tak ada kegunaan kalau kita hidup hari ni duk turut hawa nafsu kita. Nak buat maksiat buat gila.
tak turut kepada hukum hakam, tak turut kepada undang-undang Allah Ta'ala, maka mereka yang boleh duduk dalam lubang kubur esok ni, apabila dia duduk yang tempat sangat gelap, celak mata, hidup dia masa tu, dia celak mata tengok penuh dengan tanah. Nak kiri kanan tanah, bawah dia pun tanah. Nak kesok tak boleh penuh dengan tanah. Maka di situlah jenazah mayat dalam kubur, dia dengar koho-koho gapo, suara cacing jalan lagi tempat dia. Dia dengar suara ulat jalan koho-koho pergi tempat dia. Dia dengar suara cacing, ulat, jeking kala semua tu nak pergi makan jasad tubuh badan dia. Makannya jasad tubuh badan kita ialah makannya bagi cacing ulat dalam kubur. Yang mana kulit kita hak cacing makan tu, kita hidup dulu kita mani, kita berjanguk, kita pakai ye dengan baik, dengan comel, dengan harga mahal pakai ye kita. Tapi su akhir jasad tubuh badan yang mulia kita tu makan oleh cacing, makan oleh ulat yang berlaku. Tu dia. Di situlah juga apabila Allah Ta'ala letak petanya amalan ibadat kita baca, di situ Tuhan kata faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Kalau siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia dapat lihatlah. Kalau siapa yang hidup atas dunia buat perkara yang jahat, maka dia dapat lihatlah walaupun dia buat jahat sama besar dengan biji zarah. Di sinilah kita boleh menyesal sungguhlah. Kalau hari itu siapa sungguh kita menyesal, habis-habis menyesal, sehingga mana kita berdoa, ya Allah, kembalilah kami semula di atas dunia, ya Allah. Aku nak hidup semula, ya Allah. Rabbana farji'na na'mal salihan. Ya Allah, aku dengar dah apa nama azab jerit dalam kubur, ya Allah. Dan aku nampak dah, ya Allah, azab dalam kubur. Aku nampak sendiri azab sangat dahsyatnya, ya Allah. Akhir dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah wihata dia semula. Minta wihata semula atas dunia. Apa? Kerana dia nak buat amal yang baik dah. Dia nak buat ibadat dengan sungguh-sungguh ibadat dah. Dia yakin sungguh dah kata ada azab, ada pahala sungguh. Di situlah kita manusia semua boleh sedar, boleh khabar kata kehidupan kita ni seolah kata supaya sapu ya lah ni. Kalau dah nak banding kat sepengah tokengnya kita, apabila kita pecah kat tak ada lah kita. Sapu ni harga dia mahal, sapu dengan sahabat baris dalam ada. Kalau kita buat baris dalam sapu, tak ada harga dah sapu tu. Dia mau teruk dah. Jasad tubuh badan kita lagu tu. Mana kata hari ni kita boleh duk menolong, duk minta tolong orang lagi. Kita duk boleh hijau buat makan sendiri lagi. Tapi ingat hak tu adalah pemberian daripada Allah. Sekiranya kalau kita tak dengar juga, tak gerti juga ajaran perintah Allah, maka hari itulah kita sangat-sangat menyesal. Hari itulah kita habis-habis kita berjerit oleh kerana kita menyesal, maka di situ tidak ada faedah lagi. Tidak ada kegunaan lagi penyesalan kita. Maka hari-hari kita nak kira lah diri kita. Setara mana dah kita hari ni. Layak kedak masuk syurga Tuhan. Hari ni kita nak kira kata, hari ni kita duduk dalam keadaan lagu ni. Berasa malah mengaji, tak mengaji. Berasa rajin mengaji, mari mengaji. Berasa malah mari masjid, tak mari. Berasa rajin, mari. Berasa malah ibadat, tak buat. Berasa rajin, buat ibadat. Patut kedok dapat syurga Tuhan. Dengan malah kita lagu ni, patut layak kedok sung, patut kedok kita di ahli syurga. Sabit itulah Nabi Adam dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, ya Allah. Nabi Adam dia mengaku kesilapan, kesalahan yang dia buat tu. Dia berdoa, ya Allah, aku sudah buat menzalimi diri aku. Maka dia kata pula, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalulah mu tak ampun dosa aku, ya Allah, kalau mu tak beri rahmat kepada aku, ya Allah, maka aku masuklah dalam golongan yang khasirin, orang yang rugilah, ya Allah. Maka mudah-mudahan kita insafkan diri kita. Kita bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Kita bersihkanlah dosa kita, kekotoran, kesilapan, kesalahan kita buat dengan Tuhan, atau kita buat sesama manusia. Maka istighfarlah banyak. Mintalah kepada Allah sungguh-sungguh ampunlah dosa kita. Kalau Tuhan tak ampun dosa kita, beratlah kita nak tanggung dia dalam kubur esok ni. Tak berapa hari nak mati dah berlaku buat kita ni. Boleh jadi malam ni mati, boleh jadi esok, boleh jadi. Yakin ke tak kita hidup siapa boleh? Tak yakin.
Boleh jadi betul lagi kita mati. Boleh jadi esok kita mati. Maka cepat-cepat yang duk tangguh masa kita untuk nak bersedia ibadat kita nak masuk makan dalam kubur esok. Kena jaga lebih baiklah situ. Jangan duk turut nafsu. Jangan duk turut hawa nafsu. Kalau dah turut hawa nafsu dia tak habis sak mudah. Turut dunia dia tak ada sak mudah. Turut dunia, turut dah banyak mana dia tak ada. Maka ulama kata turut dunia ni seolah kata turut lemu. Lemu ni atau kubah, kita tak heran ke dia tak sedok kita. Kalau dia heran kita, kalau kita duk heran ke dia tu, dia akan mai cari kita. Maka dunia ni lagu ni. Ibarat kata kalau kita buat tak heran ke dia, maka dia mai cari kita. Tapi kalau kita buat heran ke dia, kalau kita terlajak temu'unya kepada dunia, maka dunia tu akan lari, akan jauh dengan kita. Ni kaedah dunia. Kalau siapa yang kejar duk hemat dunia, maka dunia kau jauh dengan kita. Tapi kalau dia semata-mata ibadat kepada Allah, dunia tak balas mana, maka dunia akan mari cari dia. Patut mudah-mudahan kita dengan belajar ilmu agama, dengan dapat ilmu Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan dapat keberkatan dunia dan akhirat insya-Allah taala birahmat. Baik, masuk kitab kita pula. Dia kata bahasa sifat yang ketiga, sifat bakok. Yang mana fak kita semua wajib kena belajar, wajib kena mengaji. Tak mengaji hak ni berdosa lah kita. Maka bagi orang tak pandai, orang tak reti bab-bab usuluddin, bab akidah, maka wajib dia kena mengaji, wajib dia kena belajar. Wajib kena mengaji. Terkena oleh Tuhan, paksa oleh syarak, kata orang tak reti hukum hakim, lebih-lebih lagi ngebab sifat 20, bab ketuhanan ni, kalau tak reti, wajib dia kena mengaji. So, yang kedua, bab mengaji ilmu agama ni juga. Kalau kita tak pandai, kalau kita tak reti bab masalah ilmu agama hak fardu'in, maka kalau kita tak mari mengaji, kalau kita tak mari berdengar, maka berdosalah kita walaupun rumah duduk depan masjid sekalipun. Kalau rumah depan masjid sekalipun, tapi kalau dia tak pandai, tak reti hukum hakam hak fardu'in, maka dia tak hadir apabila ada majlis ilmu agama, maka dia berdosalah. Tapi kalaulah dia pandai dah, dia reti dah, dia mari juga dengar. Dia pandai dah sifat 20, tapi mari juga dengar. Hak ni sunat. Sunat mari mengaji. Nak royak kata mengaji walau bagaimanapun, suka tak suka, berahi tak berahi mengaji, kena mengaji. Tak mengaji tak boleh. Pasal mengaji ilmu agama adalah fardu'in. Allah Ta'ala teke, Allah Ta'ala paksa atas tiap-tiap kepala sore-sore hendak belajar, hendak mengaji belakang. Baik. Maka sifat 20, sifat yang pertama ialah sifat wujud. Ada Allah Ta'ala. Maka apabila kita mengaji dah, ada Tuhan ni lagu mana? Ada Tuhan tak ada mula, ada Tuhan tak ada akhir. Tak itu. Maka ada Tuhan tu bila? Ada Tuhan sedia kala. Timbulnya sifat kidam, sifat yang kedua. Maka ada Tuhan tu pula, ada Tuhan sedia. Pada Tuhan tu siapa ke bila? Ada Tuhan siapa ke bila-bila. Hak ni tubiknya sifat bakok. Wajib buat kita semua kena pergi Tuhan ni ada. Ada sungguh. Ada siapa ke bila-bila, tidak binasa, tidak hilang, tidak lenyap. Maka manakah dalil yang menunjuk bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat bakok? Ni dalil dia. Dalil hak bahasa kita kena kira dengan akal. Dalil hak fikir dengan akal, kata Tuhan ni mesti atau sungguh Tuhan ni ada kekal, ada sedia, ada siapa ke bila-bila. Mana ke dalil? Dan dalil bakok, ia kata. Dan dalil bakok Allah Ta'ala itu bahawasanya jika, dengan makna jikalau ada ia Allah binasa, dengan makna bahawa Allah Ta'ala tu boleh hilang, boleh diakhiri dengan tiada. Kalau Tuhan kita ni tidak bersifat dengan sifat bakok, bermakna Tuhan kita ni apa sih? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat bakok, maka Tuhan kita
Binasa. Binasa dengan kekal ni orang panggil gapo nama dua ni? Kidam. Bakok. Kekal dengan binasa dua ni orang panggil gapo? Kekal dengan binasa dua ni orang panggil gapo? Lawan ni dia. Mana kata boleh ke tak kita kata Tuhan ni kekal lagi Tuhan ni binasa? Boleh? Boleh ke tak kita kata Tuhan binasa tapi Tuhan kekal? Tak boleh. Boleh ke tak kata baba sing ni panjang tapi pendek? Tak boleh. Kerana benar dua tu orang panggil deep belawan ni. Maka kalau sebut kata Tuhan, kalau tidak bersifat dengan sifat kekal, maka Tuhan kita binasa, orang panggil lazim malzum. Kalau Tuhan kita tidak bersifat dengan sifat kekal, maka Tuhan kita binasa. Itu dia. Binasa Tuhan tu dengan makna Tuhan terima hilang, terima binasa, terima lenyap. Dia ayat dah minggu baru ni. Binasa bukan dengan makna punah jahannam, bukan. Kalau Tuhan kita binasa juga, nascaya adalah ia Allah tu baharu. Kalau Tuhan kita ni boleh terima binasa, boleh kedatangan tiada, boleh binasa, bermakna Tuhan tu benar baru. Kok mana? Kalau Tuhan kita ni ada dia, mana bukan siapa ke bila-bila dak. Tuhan ada akhir. Tuhan ni ada juga hari dia lenyap, hari dia raib, hari dia putus ada. Bermakna Tuhan kita ni benar baru. Pasal abik gapo dengan baru? Baru-baru ni kidam tak gitu baru-baru ni sifat kidam sedia kala Tuhan ada. Mari kok kekal. Kalau Tuhan kita ni tak kekal, makna kata Tuhan ni ada akhir. Terima binasa. Kalau gitu Tuhan ni benar baru. Apa sabit dengan baru? Bapa sing. Kita mengaji dah kata Tuhan kita ni sungguh atau mesti dia ada sedia kala. Mari pula kita pergi pula Allah Ta'ala ni sungguh dan mesti Tuhan kita ni kekal. Tak binasa. Pas kalau Tuhan kita binasa juga, maka Tuhan kita baru. Baru buat apa? Kecik hak kekal. Tiba-tiba mari kok kidam. Ya ni? Lagu mana? Luak ke tak lucing? Aku tak apa. Lepas tu dia sabit lagu mana? Kalau Tuhan ni tak kekal, bermakna Tuhan baru. Baru kita kecek dah, kita bahas dah sifat kidam hak lepas baru ni. Mari kat bakok pula ni. Kekal Tuhan. Sekira Tuhan kita ni binasa, kalau gitu Tuhan ni baru. Apa? Mustahil dia kata. Jadi nak royak kalau Tuhan kita baru, kalau Tuhan kita ni binasa, kalau Tuhan kita terima akhir, makna kata Tuhan ni termasuk dalam perkara yang baru. Tuhan ni kalau dia binasa, ada dia akan temulah satu hari, satu ketika Tuhan ni akan hilang juga. Kalau Tuhan hilang juga, kalau Tuhan ni binasa juga, maka Tuhan kita termasuk dalam perkara yang baru. Maka perkara yang baru ni perkara gapo? Bapa sing? Baru ni tak ada hari permulai. Ya Allah kata. Baru-baru ni ialah ada hari beranak. Baru-baru ni ialah perkara yang ada selepas daripada tak ada. Itu makna baru. Baru-baru ni ialah perkara yang ada lepas pada tak ada. Dulu dia tak ada dulu, lepas tu dia baru ada. Maka dinamo kata perkara hak baru. Kalau Tuhan kita binasa, kalau Tuhan kita ni satu hari satu ketika dia hilang juga, dia lenyap juga, dia raib juga, dia ni binasa juga, maka Tuhan kita masuk dalam perkara yang baru. Itu dia. Dan baharu Allah Ta'ala tu pula. Dan sekiranya kalau Tuhan kita baru, lagu mana nak jadi? Lepas tu dia kata, kalau Tuhan baru,
dan baru Allah Ta'ala tu mustahil. Apa? Kalau sebut kata benda baru, tiap-tiap yang binasa itu, gapo? Tiap-tiap yang binasa itu harus makna boleh adanya dan tiadanya. Sebut kata benda hak baru ni, tiap-tiap perkara yang baru, dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Nak jadi pun boleh, tak jadi pun boleh. Itu benda baru. Nak berlaku pun boleh, tak sah berlaku pun boleh. Itu makna baru. Bermakna kalau Tuhan kita binasa, nak tak ada pun boleh Tuhan. Nak ada pun boleh Tuhan. Rekas saya kecek pendek kata gak, kalau Tuhan kita ni boleh binasa, satu hari Tuhan akan hilang juga. Bermakna giromuk sifat kidam hak kita mengaji baru ni. Kalau Tuhan kita ni tak kekal, Tuhan kita ni binasa juga, maka tergomuklah, terukallah sifat kidam Allah Ta'ala yang kita sabit kita mengaji hak lepas mari dah. Kita pergi dah Tuhan ada sedia kala. Tiba-tiba bab kekal ni kita pergi Tuhan ni baru. Tuhan mana Tuhan ni binasa. Tuhan bukan kekal dah. Tuhan ni satu hari akan hilang, akan lenyap. Bermakna sifat kidam hak kita mengaji jadi batal lah dah. Apa? Kalau Tuhan kita binasa, bermakna Tuhan kita masuk dalam perkara yang baru. Maka kalau sebut kata perkara yang baru, nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Pengabar bersing, nak ada boleh tak? Nak tak ada? Cuba buat, we tak ada. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Lagu mana kita faham? Faham lagu mana? Nak ada pun boleh, nak tak ada boleh. Kita faham lagu mana? Faham kata nak ada kita pun boleh, nak tak ada kita pun boleh. Apa murad? Apa maksud? Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Baru orang panggil benar baru. Apa maksud, apa murad kata nak ada boleh, nak tak ada boleh? Dia reti dah tu, buat tak reti. Takut orang reti kata dia ni reti. Lepas tu dia buat tak reti. Sehingga mana orang tak reti kata dia reti ke tak reti. Lepas tu reti ke tak reti? Hangguklah. Jadi makna kata perkara yang terima ada, terima tak ada, orang panggil perkara baru. Apa murad perkara hak terima ada, terima tak ada? Nak goyak kata kalau muga ni Tuhan buat maka ada. Kalau Tuhan tak buat, tak ada lah. Itulah orang panggil benar baru. Tuhan nak buat pun boleh, Tuhan tak saya buat pun boleh. Tuhan nak we ada pun boleh, Tuhan nak we tak ada pun boleh. Inilah orang panggil benar baru. Maka kalau Allah Ta'ala ni nak tak ada pun boleh, bermakna balik awal Tuhan tu, nak ada pun boleh jugalah. Nak tak ada pun boleh, nak ada pun boleh. Maka Tuhan kita masuk dalam perkara hak baru. Faham tak tu? Kalau Tuhan kita ni nak tak ada boleh, nak hilang boleh, nak binasa boleh, bermakna Tuhan dulu tu boleh kedak kata dia sedia, ada. Tak boleh pasal Tuhan masuk dalam perkara hak baru. Maka perkara hak baru ada dia lepas dia tak ada. Bermakna ada Tuhan ni nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Cubit natijah kata kalau Tuhan kita ni fanaun. Mana Tuhan kita ni bersifat dengan sifat binasa, maka tergomuk dah. Mana terbatal lah sifat sedia kala Tuhan. Makna kata Tuhan ni baru ada juga kalau gitu. Tu boleh faham ke tak tu? Tak faham tanya dulu. Faham? Kau tak faham? Kau tak faham mula lagi. Kecek gapo nama. Maka ya katanya kerana ciak-ciak yang binasa, yakni kerana ciak-ciak perkara yang boleh binasa itu harus ada ciak-ciak perkara tu. Dan tiadanya, dan ciak-ciak yang harus ada dan tiada itu bahru. Dan bahru Allah Ta'ala tu mustahil. Apa boleh kata mustahil bapa sing Tuhan ni binasa, Tuhan baru? Kerana bapa boleh kata kalau Tuhan baru, kalau Tuhan binasa maka mustahil lah. Bapa boleh kata mustahil kalau Tuhan baru, kalau Tuhan ni binasa. Gapo mustahil? Akal kita tak boleh terima. Kata Tuhan baru, Tuhan binasa, akal tak boleh terima. Apa?
Tak sud lagi. Kerana binasa atau baru Tuhan ni orang panggil sifat kekurangan kau sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan, kalau Tuhan ada sifat kekurangan, mana? Tuhan ni binasa, Tuhan ni baru. Maka layak kedak Tuhan. Tak layak lah. Apabila Tuhan tak layak, boleh kedak panggil Tuhan. Tak boleh, apa nak panggil apa? Apa nak panggil gapo kalau tak boleh panggil Tuhan? Panggil kidam bakok ya kata. Tak boleh panggil Tuhan. Batallah sifat ke Tuhan ni. Kalau Tuhan baru, kalau Tuhan ni binasa. Bapa boleh kata mustahil. Bapa akal kita tak boleh terima, tak boleh benar kata tak boleh jadi sama sekali kata Tuhan ni binasa. Kata Tuhan ni baru, akal tak boleh terima. Bapa? Kerana telah sabit kidamnya, kidam Allah Taala. Kerana kita telah tetap, kita telah kejak dalam hati kita dengan dalil bahawa Allah Taala tu bersifat dengan sifat kidam. Kita mengaji dah dulu, wajib bagi Allah, mesti tentu Allah Taala ni sedia kalau ada dia. Kalau Tuhan baru, kalau Tuhan kita ada permulaan bagi ada dia, kalau Tuhan kita ada mula, tak boleh terima pada akal. Akal kita tak boleh terima, tu makna mustahil. Apabila Allah Taala baru, maka ia tubik berapa kala kuih, jadi gapo nama hati, berapa sen? Rakyat habis dah. Lupa pakai anak cucu. Kalau Tuhan kita baru, ia tubik jadi gapo nama? Dur. Yang kedua, tasalsul. Kena ingatlah. Kalau Tuhan kita baru, tak sunyi daripada dua perkara. Wa emma Tuhan jadi dur, wa emma Tuhan jadi tasalsul. Gapo dur? Dur ni healing pak tulu. Gapo tasalsul? Bertaliye tak kesudahan. Maka kalau bertaliye lagu tu, kalau berkiling balik lagu tu, mustahil Tuhan tak boleh jadi. Akal tak boleh benar kata lagu tu. Maka wajib kita sabit sifat kidam dulu. Maka kejaklah kita pergi kata Tuhan mesti sedia kalau. Maka sabitlah baka Allah Ta'ala. Maka apabila kita kejak dah kemah dah pergi Tuhan ni sedia kalau, maka kejaklah juga dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu tentu berkekalan dan tak putus adanya. Dalil nakli mana? Dalam kitab Faridah ni tak mari ayat Quran. Maka dalil nakli babosing, kalau orang tanya duk ngaji sifat 20 bab ke Tuhan ni, dalil semua ada berapa dalil? Dalil semua ada dua. Satu akli, dua nakli. Gapo nama dalil akli, gapo nama dalil nakli? Dia kata dalil nakli hak kita kena pakai otak. Apa malam ni semua fak kita mari bawa otak belakang kau? Apa sih? Bawa otak mari. Otak tak nak cabut dia kata. Maka semua fak kita bawa otak belakang. Hak fikir tu otak ke akal fikir. Otak dengan akal fikir. Lemu ada akal tak? Lemu yang ada ke apa? Ada otak. Otak besar lemu. Otak besar lemu. Otak lemu dengan otak kita besar otak dia. Banyak otak dia. Banyak otak kita. Kepala lemu dengan kepala kita besar kepala dia. Nak royak lemu walaupun otak dia besar tak ada akal sekalipun, apa sahaja makanan yang Allah Ta'ala beri ke dia, dia tak ada kan sikit habuk. Allah Ta'ala beri makan rupuk sejak daripada lemu dulu-dulu lagi sampai ke mula ni dia makan rupuk, tak ada kan kapun. Padalah Tuhan beri rupuk, aku nak bergerai pula, nak burger ke, nak lucing ke pula. Tak ada. Tapi manusia hak otak kecil ni, serta ada akal, makanan dia boleh pilih lagi. Duk makan hak molek-molek tak asil lagi, duk makan hak haram lagi. Hak ada akal, hak ada otak tu. Jadi masalahnya,
Apabila dalil sebut kata dalil, perkara yang menunjuk kata Allah Ta'ala sedia, perkara yang menunjuk kata Allah Ta'ala ada, dalil tu ada dua. Satu orang panggil dalil akli, dalil hak bahasa kita fikir dengan akal. Dalil hak kita bahasa fikir dengan akal. Yang kedua dalil hak gapo? Nakli. Gapo nama nakli? Qur'an ngahdi. Maka dalil akli kita royak sana tu. Dalil akli hak bahasa kira dengan akal hak kita fikir, kita nak kira lagu ni. Kalau Tuhan kita binasa, Tuhan kita tak kekal, bermakna Tuhan kita ni masuk dalam perkara hak baru. Maka sebut kata perkara hak baru, nak ada boleh, nak tak ada boleh. Tuhan nak ada pun boleh, Tuhan nak tak ada pun boleh. Kalau Tuhan kita tu jadi perkara yang baru, maka Tuhan kita mustahil lah dia ni kekal. Binasa Tuhan. Binasa Tuhan tu jadi terima binasa, terima hilang, bermakna Tuhan benda baru. Kalau Tuhan kita ni benda baru, bermakna batal lah sifat kidam Tuhan. Tuhan bukan ada sedia, kalau ada Tuhan baru ada. Maka kalau Tuhan baru ada, mustahil akal tak boleh terima kata Tuhan baru ada. Pak kalau Tuhan baru ada, Tuhan ni binasa, boleh ada boleh tak ada Tuhan, mustahil akal tak boleh terima. Apa? Orang panggil batal luput sifat ke Tuhan ni. Tuhan apa nama su akhir dia binasa juga. Kira-kira dengan akal hak ada. Tuhan yang menjadikan semua 7 petala langit, 7 lapis bumi dan karo hak ada di antara langit bumi, Tuhan buat berlaku. Boleh jadi ke Tuhan ni dia ada ni, mana kata dia ada baru. Tuhan hak buat kita ni dia ada baru. Dan akal kita cuba fikir, dan akal kita renung molek kata boleh jadi ke tak Tuhan kita. Apabila semua berlaku kiamat, moga lain semua perkara hancur lebu, maka su akhir Tuhan pun binasa hilang juga. Akal boleh terima tak? Kalau akal kata nampak juga dah moga lain tak ada berlaku dah. Ya nak tak ada pun ada gapo lah. Sepengah kita buat rumah, siap buat rumah, kalau kita tak ada gapo ni. Maka kalau nampak lagu tu, hak tu ada otak ke ada akal. Nampak munasabah juga dah Tuhan binasa kiamat berlaku hancur lebu ada berlaku. Lepas Tuhan nak tak ada pun tak ada gapo. Hak ni ada otak ke ada akal? Ada otak. Akal? Tu. Akal yang betul tak ada. Baik. Apabila kita kejak, kita kemah kata Allah Ta'ala mestilah kekal, Tuhan tak terima binasa, maka kita ambillah ayat Quran sebagai bantu kita ni. Apa nama? Hak Tuhan kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat Quran sebagai dalil menunjuk kata dia ni kekal. Kullu man 'alaiha fan, dan tiap-tiap semua perkara fan hancur lebu binasa habis. Apabila berlaku kiamat, semua perkara yang mana Allah Ta'ala kata seperti mana kulit biring yang dihembuh oleh angin. Tubai habis. Bukit buka semua, langit bumi tu hancur lebuh habis apabila kiamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu adalah zat bagi Allah, zat bagi Tuhan engkau yang kekal. Inilah dalil kata Tuhan ni kekal. Apabila semua perkara hancur lebuh tak ada habis dah, maka yang kekal itu ialah zat Tuhan. Ni sebagai dalil nakli hak ambil daripada ayat Quran. Baik situ. Maka habis situ dia katanya, dan apabila sabit bakarnya mustahillah binasa, bermakna mestilah Tuhan kita ni kena kekal. Tak kekal Tuhan tak boleh jadi, tak terima kata Tuhan binasa. Sumakala mengurupai pula masuknya sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hak inilah kita nak cara hak sebenar ni. Sifat yang keempat daripada sifat 20, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, makna kata bersalah Allah Ta'ala akan segala yang baru. Hak ni nak kecek. Tuhan tak serupa dengan kita, tak serupa lagu mana. Kalau sebut kata Tuhan duduk atas, serupa ke tak serupa dengan kita. Kalau sebut kata Tuhan ada tangi, Tuhan serupa kedak dengan kita. Kalau sebut kata Tuhan ni kuasa, kita kuasa, serupa kedak dengan Tuhan. Kalau sebut kata Tuhan ada, kita ada, serupa kedak kita dengan Tuhan. Nak bahas betul sifat yang keempat ni, sifat mukhalafah.
Jadi yang tinggal danlah kita ajak orang yang tak reti agama, tak kenal Tuhan, mari dengar wi lah bab ke Tuhan ni. Jangan buat amal ibadat ngata belajar ilmu agama. Janganlah kita semata-mata buat amal ibadat dengan tidak tahu Tuhan yang kita semua tu. Kadang-kadang orang makna kata di sini orang panggil dalil akli lebih kuat daripada dalil nakli lagi. Dalil akli lebih kuat daripada dalil nakli lagi. Sebab ulama mengatakan sebab bagi punca bagi seorang itu kufur ialah dengan nas dalil Quran dan hadis. Kebanyakan orang kufur, kebanyakan sebab bagi orang seorang itu jadi kufur ialah dengan sebab Quran dan hadis. Wahabi dia pakai Quran, Wahabi dia pakai hadis. Syiah dia pakai Quran, Syiah dia pakai hadis. Mu'tazilah dia pakai Quran, Mu'tazilah dia pakai hadis. Tapi apa yang jadi sesat lagu tu? Dia guna Quran seperti kita juga. Sabit ke apa? Sabit dalil akli dia tak guna. Di situlah deh. Insya-Allah kalau Allah Taala panjangkan umur kita boleh hubung pengajian kita pula. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Patut ada soalan gapo tu Ada apa nak tanya? Ya. Al-Khaliq Al-Khaliqu yang menjadikan. Al-Khaliqu yang menjadikan apa tu? Al-Bari yang mana yang menciptakan. Ya semih tu. Al-Bari apa tu? Al-Musawwir. Lagi dia lah yang mutaswir, yang ditadbir semua perkara. Al-Musawwir. Jadi nak royak begini. Bapa kita tak mengaji sifat 20? Bapa kita tak mengaji nama Tuhan 99? Tu dia. Nama Tuhan 99 hak tentu hak cirak ada dalam Quran. Awal daripada surah Fatihah lagi di mana? Di kulit dia ada dah nama Tuhan. Bapa tak mengaji nama Tuhan 99? Bapa nak mengaji sifat 20? Yang awak kata nama Tuhan 99 tu sudah cukup dari sifat 20 dah. Dia terkandung dari sifat 20 dah. Tu nama-nama bagi Tuhan. Adapun yang berkenaan dengan nama Tuhan yang Qahar, yang Zul Jalali wal Ikram, semua saat ni harus sebut Al-Khaliq tu, sifat kudrat. Yang masuk habis dah dalam sifat 20. Apabila kita kemah sungguh, kejak sungguh sifat 20, marilah gapo-gapo pun kita boleh ukar masalah dengan sifat 20. Baca. Bapa sih? Belum? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.